Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor Puan Syarina binti Abdullah? Saya Zulkifli bin Abdullah, 283571. Di sini saya akan membentangkan tata cara penyediaan kertas kerja untuk infografik MPU 1043 Falsafah dan Isu Semasa. Saya bersama partner saya ataupun ahli grup saya, kami cuma dua orang, iaitu Encik Muhammad Dini bin Encik Hassan 283239. Hasil daripada penerimaan tugasan daripada Puan Syarina, saya sebagai ketua kumpulan dan telah membuat pembahagian tugas antara saya dengan Encik Muhammad Dini. Dan dalam proses untuk dapatan kajian, kami membentuk satu kumpulan, iaitu saya dengan Dini juga, dan proses brainstorming. Lepas tu mencari bahan maklumat ataupun bahan maklumat untuk subjek ini. Seterusnya analisis data dan akhirnya penghasilan infografik. Seterusnya saya juga kami membuat proses brainstorming, iaitu 3 tajuk yang kami bincangkan, iaitu 3 falsafah yang kami bincangkan, iaitu falsafah teknologi, falsafah ekonomi dan falsafah kemanusiaan. Akhirnya kami pilih falsafah teknologi, iaitu dengan e-dagang. Dan garis panduan untuk tugasan kami telah tetapkan, iaitu seperti pengenalan, penyataan masalah, persoalan kajian, objektif, kaedah dapatan maklumat, hasil dapatan maklumat, dan kesimpulan, dan akhir sekali rujukan. Dan pendahuluan saya dahului dengan pengenalan mengenai e-dagang itu sendiri. Seterusnya pernyataan masalah. Terdapat 4 ciri-ciri, iaitu kerja pencarian maklumat yang terkini, memperbaiki dan mempertimbangkan pencapaian prestasi usahawan, mempermudahkan urusan yang penting, mendapatkan maklum balas daripada pelanggan. Dan antara persoalan juga, kami ada 4 persoalan yang telah dibincangkan, iaitu kerja pencarian maklumat yang terkini, untuk memperbaiki dan mempertingkatkan pencapaian prestasi usahawan dan juga syarikat, bagaimana untuk mempermudahkan urusan yang penting, dan akhir sekali untuk mendapatkan maklum balas daripada pelanggan. Objektif kajian, kami juga telah membincangkan apakah tujuan kajian dijalankan, iaitu pertama, bagi mempermudahkan kerja-kerja untuk pencarian maklumat-maklumat terkini, dan keduanya untuk memperbaiki dan mempertingkatkan pencapaian prestasi usahawan dan juga syarikat. Seterusnya untuk mempermudahkan urusan yang penting, dan akhir sekali untuk mendapat maklum balas daripada pelanggan. Metodologi kajian, iaitu sumber maklumat yang kami gunakan untuk mendapatkan falsafah teknologi e-dagang ni melalui data sekunder, iaitu laman internet, itu Google, platform media sosial, YouTube ataupun Facebook, berita ataupun akhbar, rujukan-rujukan dan bahan-bahan ilmiah yang lain. Asas falsafah pendidikan kebangsaan kami telah terapkan, iaitu 2. Pertamanya, untuk memupuk individu pintar yang berbakat dengan minda yang ingin tahu untuk menyumbang kepada pemimpin dunia sebagai. Dan yang kedua, untuk menjadi pelopor dalam inspirasi pendidikan STEM dan penyediaan kepada pelajar pintar dan berbakat. Seterusnya, kami teruskan kepada penggunaan media sosial secara global. Penggunaan media sosial telah membuka ruang dan peluang kepada para usahawan untuk memasarkan dan memperkembangkan produk dan perkhidmatan kepada pengguna. Dan mana kita tahu penggunaan teknologi secara global dapat mempertingkatkan lagi hasil jualan kepada peringkat dunia.
Dan seterusnya saya teruskan kepada Encik Muhammad Dini untuk persembahan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor dan kawan-kawan. Saya Muhammad Dini bin Encik Hassan, nombor matrik pelajar 283239 daripada kumpulan E. Okey, setelah saya terima pembahagian dari tugas daripada Encik Zulkifli, hasil daripada pembahagian tugas tersebut, saya telah mendapati beberapa tahap penggunaan media sosial di Malaysia dalam perniagaan. Antaranya berkaitan dengan cabaran dan juga halangan penggunaan media sosial. Pertama ialah kesahihan maklumat. Seterusnya penipuan melibatkan keuangan dan juga masalah keselamatan dan sabotaj. Selain itu, masa yang tidak mencukupi juga merupakan cabaran dan halangan penggunaan media sosial. Dan beberapa lagi lah. Seterusnya, solusi e-dagang. Pelbagai faktor dan kerangka serta pembinaan infrastruktur telah membangun kelak. Ia sejajar dengan perkembangan pesat sistem e-dagang yang telah diterapkan oleh beberapa negara maju bagi memacu ekonomi masing-masing. Setelah saya dan Encik Zulkifli berbincang mengenai solusi e-dagang ini, ianya telah menghasilkan maklumat tersebutlah berkenaan perkembangan e-dagang terutama di Malaysia. Sumbangan e-dagang. Kami telah menjumpai maklumat berkenaan sumbangan e-dagang kepada ekonomi pada tahun ini, iaitu daripada 115.5 bilion atau 8% pada tahun lepas, berikutan momentum serta penyertaan yang lebih baik daripada perniagaan tempatan. Menjelang tahun 2023, e-dagang akan menjadi pendorong utama ekonomi digital negara. Malaysia akan terus memperkenalkan serta memperkemaskan inisiatif baharu yang akan memperkasakan penerimaan e-dagang di kalangan perniagaan tempatan. Seterusnya, berkenaan rumusan. Rumusan ini ialah hasil daripada perbincangan saya dan Encik Zulkifli, iaitu berkenaan perdagangan yang mempunyai peluang yang sangat besar di dalam kegiatan atau urusan perniagaan terutama di Malaysia. Melalui e-dagang juga akan memperkenalkan cara dan gaya baru dalam melakukan sebarang urus niaga. Oleh itu, para peniaga harus bersedia dan merangka polisi dan strategi bagi memasuki pasaran baru dengan e-dagang. Demikian dengan harapan adanya sistem e-dagang yang diaplikasi dapat memudahkan proses kehidupan dan perniagaan. Untuk rujukan, antaranya ialah Roslan R dan Abdul Ghaffar N2021, Fasihah Roslan dan Nusrina Abdul Ghaffar, publish March 01/2021. Software perniagaan.mybizscore.com. Ili Hadri Khalil, Januari 30, 2018. Sumbangan e-dagang iaitu daripada Bing.com dan juga BBC News Indonesia 2019, dicapai daripada laman web BBC Indonesia lah. Setakat itu saja daripada kumpulan kami, kumpulan Kota Baru, berkenaan dengan tutorial penghasilan video inilah, penghasilan tugasan ini. Sekian, terima kasih.